Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua viewers di luar sana, apa khabar? Hari ini dah masuk hari ke-27 Ramadan. Alhamdulillah. Semoga semua viewers di luar sana masih lagi berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan juga berada dalam keadaan yang penuh dengan semangat dan juga berkobar-kobar dalam menghabiskan malam-malam terakhir, hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan yang penuh barakah dan sangat-sangat mulia ni. So Alhamdulillah hari ni saya akan share tentang satu tajuk iaitu The Battle. So kenapa nak cakap pasal The Battles kan? So insyaAllah kita share slide hari ni. Okay, so Ramadan Dates episode 27, The Battle. So actually kan, nak tahu tak sebenarnya, dan saya pasti ramai yang mungkin tahu je kan, that Ramadan ni ada signifikan dia dengan beberapa battle-battle utama dalam Islam. So nanti kita akan go kepada benda tersebut. Tapi sebelum tu, saya nak share. Kepada pesakit yang bernama Okay, saya nak share current emotion. So at the moment saya sebenarnya sangat-sangat upset. Okay, sedikit upset, sedikit sedih dan sangat-sangat marah dengan one thing that is currently happening. Assalamualaikum dan selamat petang puan-puan kepada nama-nama yang saya sebutkan. Okay, so so balik kepada benda tadi yang saya nak share, emotion saya pada ketika ini, which is I'm feeling a little bit sad, angry and very very upset dengan keadaan yang berlaku pada saudara mara kita yang berada di Palestin. Dan kali ini tempat yang di mana berlakunya isu kali ini ni adalah Sheikh Jarrah. Ini kawasan di mana terletaknya Masjidil Aqsa dan juga the Dome of Rock lah. Dan kawasan ini merupakan kawasan yang sebenarnya telah pun diduduki oleh orang-orang Israel. Dan itulah apa yang berlaku sekarang ni adalah begitu hebatlah serangan kepada orang-orang Islam yang berada di sanalah, saudara mara kita. Okay, so kalau tengok apa yang saya share ni, saya ambil beberapa gambar ni daripada page Telegram Nadir Anuri ataupun dalam Aqsa Sharifah ada beberapa news and updates yang sangat regular di dalam kedua-dua channel ni. So stay tune di kedua-dua channel ni kalau kita nak ambil tahu, dan semestinya kita sepatutnya ambil tahu tentang saudara mara kita di Palestin sana, dan kita kena sangat-sangat mendoakan mereka kan. And this is very upsetting. Imagine kita beribadah dekat dalam masjid and tentera-tentera laknatullah yang kurang ajar ni menyerang kita dengan peluru getah, gas-gas pemedih mata kan. They in fact mencederakan orang-orang perempuan, wanita dan juga kanak-kanak. So ini adalah perbuatan yang langsung tidak dapat diterima. Teringat lagi kan kisah dalam sejarah di mana ada seorang wanita yang dibuka auratnya oleh lelaki kafir. So pernah sekali tu ada di zaman khalifah di mana seorang wanita telah diusik diganggu oleh lelaki kafir dan kemudian dikacau, dibuka auratnya, dan khalifah ni menghantarkan tentera untuk menuntut keadilan bagi wanita tersebut. Tapi di manakah keadilan bagi rakyat Palestin pada hari ini? Di manakah keadilan bagi saudara kita yang perempuan ni kan, yang ditumbuk di mukanya sehingga berdarah kan, seorang wanita, dan diserang oleh beberapa orang tentera yang lengkap dengan pistol, dengan baju perisainya, pelurunya, dengan bomnya di tangannya kan. Subhanallah, malapetaka yang sangat-sangat besar telah menimpa saudara mara kita, dan benda ni sangat-sangat menghiris hati saya kan. 2-3 hari ni bertambah-tambah stres lah dengan situasi yang berlaku di Masjidil Aqsa dan juga tanah kita di Palestin. So ini apa yang berlaku lah. Perhatian kepada nama yang dipanggil. Okay, so menjadi kelaziman bagi saudara mara kita di Palestin, mereka akan menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir ni dengan beriktikaf. So ni adalah di kawasan Masjidil Aqsa dan ni adalah kawasan The Dome of Rock lah. So setelah mereka akan sangat-sangat menghidupkan malam-malam terakhir dan kemudian akan bersungguh-sungguh
menunaikan berdoa beramai-ramai kan, dan beriktikaf menghidupkan 10 malam terakhir. Namun kejadian baru-baru ni adalah satu penyelewengan lah yang berlaku oleh tentera Zionis, di mana mereka menyeranglah saudara mara kita ketika mereka berada di dalam masjid kan. Dan sangat dahsyatlah situasi yang berlaku tu kan. Dan in fact ada di antara mereka yang pergi masjid beriktikaf bawa batu kan. Sebab apa? Nak defend masjid, nak defend Al-Aqsa daripada diancam oleh tentera Zionis yang sangat jahat ni kan. Subhanallah, sangat geram dengan mereka kan. Dan sangat-sangat tak boleh imagine perasaan saudara mara kita yang ditindas di sana kan. Subhanallah kan. How could, macam this is not even, it's not even humanity yang boleh diterima oleh akal kita kan. And ni apa yang berlaku adalah tentera Zionis telah menyekat semua bas-bas yang datang daripada tempat-tempat di sekitar yang bersama-sama nak bersolidariti di Masjidil Aqsa, nak bersama-sama mendefend Masjidil Aqsa. So apa yang berlaku, mereka disekat kan. Tapi apa yang berlaku juga kepada saudara mara kita yang di Palestin sana, mereka keluar dari bas tersebut dan kemudian mereka berjalan menuju ke Masjidil Aqsa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, kuatnya semangat mereka, kuatnya semangat perjuangan mereka, kuatnya jiwa mereka, kentalnya jiwa mereka dalam menghadapi Zionis yang sangat-sangat jahat dan kejam ni. Masya Allah. So this is very upsetting kan, hari-hari kita baca news kan. Ya Allah, saya rasa my heart broke. Hati saya sangat-sangat pecah melihat apa yang diperlakukan kepada saudara mara kita. Tapi at the same time lihatlah kan, walaupun the day before mereka diserang, tapi di subuh hari kemudiannya mereka semua menghujani seluruh perkarangan Masjid Al-Aqsa dan the Dome of Rock kan, dan sama-sama bersolat subuh berjamaah dan kemudian mendoakan situasi yang sedang berlaku, pergolakan yang sedang berlaku di Masjid Al-Aqsa. So that is what happened. Dan itu saya nak ambil sedikit peluang lah dalam siri kali ini untuk update semua sisters, semua viewers di luar sana supaya kita ambil tahu apa yang berlaku kepada saudara mara kita dan kita betul-betul cakna ataupun prihatin kepada apa yang berlaku kepada mereka. So kembali kepada topik Ramadan kita. Basically kenapa saya nak cerita semua benda tu? Because actually untuk pengetahuan kita, Ramadan is not merely about personal upgrading or amal ibadah yang berada dalam hati. Sebanyak orang rasa Ramadan ni adalah tempat kita purify diri kita, purify nafsu kita, purify jiwa kita. Ramadan ni bulan kita banyak bertasbih, bulan banyak berpuasa, bulan banyak baca Quran. Tetapi satu benda yang kita perlu betulkan adalah Ramadan ni bukan semata-mata kerana benda itu sahaja. Dan kalau kita fikir Al-Quran kan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran kan. Al-Quran telah diturunkan di dalam bulan Ramadan, dan Al-Quran itu turunnya dalam bulan Ramadan, dan turunnya Al-Quran kepada manusia bukanlah semata-mata untuk manusia ni berzikir dan dapatkan pahala sebab baca Quran, betul tak? Tapi Al-Quran turun lalu mengubah dunia. Perhatian, pesan. Jadi, kembali kepada topik tadi kan. So Ramadan ni turunnya di mana bulan turunnya Quran, ia bukanlah semata-mata untuk manusia ni baca Quran. Perhatian kepada nama pesakit. Okey. Saya pun dah tak ingat dah apa, di mana last point yang saya berhenti. Terlalu banyak pengumuman hari ni, Masya Allah. Jadi, okey. So, jadi Quran turun untuk mengubah dunia kan. Bukanlah macam Rasulullah SAW setelah menerima Quran daripada Mekah tu, satu tempat yang penuh dengan jahiliah. Mekah tu telah menjadi satu tempat yang bersih, dibersihkan seluruhnya kan. Sehingga kan Madinah, kota Madinah dibuka kan. Sehingga mana tentera-tentera Islam membuka kota-kota yang lain kan. Hang Kian Seong, Liu Choi Tong. Okey, so tetapi Al-Quran ni telah datang kepada penduduk bumi, kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat, yang menyebabkan Rasulullah SAW bersama sahabat telah membuka kota Madinah, membuka kota Mekah dan kemudian membuka kota-kota di sekelilingnya, sehingga kan Islam pernah satu ketika dahulu menguasai sehingga ke 2/3 dunia. Masya Allah. So salahlah pemikiran kita kalaulah kita rasa Ramadan ni hanya sekadar satu bulan di mana kita nak banyak baca Quran saja ataupun kita nak banyak zikir je. Yes, that is part of it, but that is not, it's not all of it. It's not merely about those things saja kan, tetapi dia ada inclusive of all many things kan lagi, which is apa? Which is macam mana kita nak menilai kualiti Ramadan kita? Macam mana kita nak tahu
how successful Ramadan ni telah memberi kesan kepada kita adalah dengan melihat kepada ummah kita. How is our ummah evolving ataupun changing? Macam manakah Ramadan telah mengubah sifat-sifat kita, sifat-sifat masyarakat kita? Kan kalau kita tengok sekarang ni orang masih lagi mengambil ringan terhadap bulan Ramadan ni kan. Orang masih suka hati buka puasa, suka hati tak nak puasa kan. Orang suka hati lagi tak nak solat kan. Masyarakat kita masih lagi terjebak dalam jenayah, masyarakat kita masih lagi tidak comel kan akhlaknya. Masyarakat kita masih lagi saling merosakkan budaya kita teruk kan. Negara Islam dan rukun Islam tu sendiri belum betul-betul tertegak pun di dalam masyarakat kita kan. Dan kita tengok juga pada ummah kita secara keseluruhannya kan. Macam tadi saya mulakan dengan apa yang berlaku kepada saudara mara kita di Palestin kan, di Al-Aqsa. So ini adalah bukti betapa sebenarnya Ramadan ni sebenarnya belum lagi betul-betul merubah jiwa umat Islam pada hari ini kan. Dan kita sebenarnya masih ada banyak yang perlu kita improvise, masih ada banyak yang perlu kita kerjakan dan ubah dan usahakan. Kerana apa? Kerana sebenarnya itulah pada hakikinya the manifestation of satu Ramadan yang berjaya adalah bila mana umat kembali mendapatkan Al-Quran, kembali menjadikan Al-Quran itu panduan kehidupan dia dan kembali merubah kehidupan dia sebagaimana yang diacuankan oleh Al-Quranul Karim. So ingat tak the first Ramadan for Muslim, which is the Battle of Badar. So Battle of Badar ni berlaku pada tahun 2 Hijrah dan berlaku pada 17 Ramadan kan. Sebelum tu fasa yang pertama fasa pertama bulan Ramadan tu umat Islam telah berpuasa kan. Mereka telah train diri mereka, telah mentrainkan ketakwaan dalam diri mereka, telah train puasa tu. Dan sehingga mana Allah mendatangkan peperangan Badar pada ketika nak masuk ke fasa terakhir dalam bulan Ramadan tu. Dan apa yang berlaku? Kerana ketakwaan mereka, kerana kejelasan mereka kepada Al-Quran dan kerana hidupnya practicality Ramadan tu dari sudut hati, dari sudut jasad dan dari sudut perjuangan dan perubahannya sehingga menyebabkan mereka telah memenangi peperangan Badar itu dan dikatakan peperangan Badar ini sebagai hari Furqan, iaitu hari di mana terpisahnya antara hak dan batil. Kenapa? Pada hari itu jelaslah kemenangan tu berada di pihak Islam dan itulah yang diredai Allah SWT dan itulah sebenarnya geng yang merupakan al-haq dan yang batil tu menjadi jelas juga. Subhanallah. So that is the effect of Ramadan. Ramadan kepada jiwa orang Islam terdahulu kan. Jiwa orang Islam ni itulah efek kesan-kesan Ramadan kepada orang Islam yang terdahulu, di mana mereka telah berjaya memenangi the Battle of Badar, di mana mereka telah mendapatkan bantuan daripada beribu-ribu malaikat hanya kerana keimanan yang terzahir di dalam hati mereka dan melalui perjuangan yang telah mereka lalui di dalam peperangan Badar sehingga membawa kepada Furqan, iaitu kemenangan yang telah menunjukkan antara hak dan yang batil. Subhanallah. So we have a lot to do, we have a lot to change, and we have lots and lots to understand and to learn kan, sebagai seorang Muslim yang perlu belajar sebenarnya pada hakikatnya apakah sepatutnya Ramadan dilakukan kepada jiwa kita, revolusi apakah yang harus kita lakukan kepada diri kita melalui revolusi Al-Quran, Al-Quranul Karim kan. So hence be the change, make the change, start the change and change the world and change the fate of the ummah. Hari ini ummah kita menangis kan, menangis. Bukan kerana kita ni, bukan kerana mereka tersiksa tetapi kerana semua orang Islam dekat dalam dunia ni masih lagi so ignorant kan. What are we even talking about these few days kan? Semua orang dah cakap pasal PKP, tak dapat raya, tak dapat makan rendah. Why? Sedangkan umat kita sedang menderita di luar sana. So be the change. Change this attitude of us. Ambil tahu, prihatinlah dan caknalah kepada umat kita. Be part of the change, be part of the pergerakan yang menyebabkan kesedaran tu berlaku. Sebarkan news ni dan make sure semua orang alert dengan the issues that is happening now. So our Muslim brothers and sisters, please be part of this and bersungguh-sungguhlah kita dalam merubah diri kita dan bersungguh-sungguhlah kita untuk bersama-sama dengan perjuangan brothers dan sisters kita di Palestin, insya-Allah. So let this Ramadan make a difference and let this Ramadan be different and bring the difference out of us, because this Ramadan we're gonna win this battle. So this time menangilah
pertarungan dalam diri kita. Menangilah pertarungan untuk merubah diri kita kepada yang lebih baik. Menangilah pertarungan untuk menjadikan diri kita orang yang lebih nak memahami Quran. Menangilah pertarungan untuk merubah akhlak yang buruk dalam diri kita. Menangilah pertarungan untuk merubah masyarakat kita. Menangilah pertarungan untuk mengubah mindset kita. Menangilah pertarungan untuk merubah diri kita yang dulunya tak cakna, tak kisah pasal Islam, tetapi lebih cakna dan kisah pasal umat Islam secara keseluruhannya di setiap pelosok dunia. InsyaAllah. Semoga semua orang diberkati Allah, semua orang menjadi ejen-ejen perubahan yang baik dan semoga semua orang betul-betul meresap perubahan dan kebaikan yang ada dalam bulan yang penuh barakah ini dengan sepenuhnya dan menjadikan Al-Quran sebagai acuan kehidupan kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune dan nasi Ramadan Dates bersama dengan saya. Assalamualaikum. Bye bye.